Okay guys, Assalamualaikum semua dan Wak Asri sekali lagi bertemu dan kali ni aku akan membawakan peringkat ketiga ataupun video yang ketiga untuk review Pulse AIO. Dan untuk tajuk hari ni berkenaan dengan Pulse AIO ni, tajuk dia adalah dunia boro, iaitu Pulse AIO ni adalah sebuah peranti, sebuah vaping device yang termasuk sebagai kategori AIO yang memiliki ruang untuk diisi dengan tangki boro. Tangki boro berserta juga dengan segala peripheral ataupun segala aksesori yang terdapat di dalam dunia boro. Sebelum kita menerawang jauh lagi, kita tengok dan kita fahamkan dulu apa tu yang dimaksudkan apabila orang cakap berkenaan dengan boro tank. Ni adalah boro tank yang asli, yang asal. Inilah bentuk dia, boro tank ni yang asal. Dan device yang mempopularkan dan memperkenalkan boro tank ni ke market vaping ialah Billet Box. Sebuah device yang dikeluarkan di Amerika. Dan Billet Box ni dia sangat-sangat terhad. Dia tak adalah dijual di open market kan. Nak beli yang original, yang asal, kena beli dari dia orang. BBV, Billet Box Vapor. Boleh pergi kat website dia. Dan ini bukanlah boro tank yang pertama. Ini adalah generasi yang kedua kalau tak silap. Sebelum ni diorang menggunakan boro tank yang lebih besar yang digunakan dalam Billet Box yang generasi awal yang masih lagi tidak menggunakan chip DNA Billet Box dia masa tu. So ada banyak sebenarnya jenis-jenis boro tank, dan untuk digunakan sebagai sebuah alat untuk vaping, boro tank ni perlu diisi dengan bridges ataupun jembatan. Korang boleh refer video aku sebelum ni yang mana aku tunjukkan Pioneer Insider yang boleh juga dijadikan sebagai bridges dan dimasukkan ke Billet Box ni. Ke boro tank ni. Boro tank tu dinamakan boro sebab apa? Sebab ni kaca ni. Kaca ni istilah dia secara teknikalnya namanya adalah borosilicate kalau tak silap. So borosilicate glass. So borosilicate glass ni lah yang dipendekkan menjadi nama boro. Dan terus popular lah nama boro tank tu, dan dia terus digunakan di dalam peranti-peranti vaping yang mampu memuatkan tank boro ni. So secara umum banyak yang manufacturer dah mengeluarkan alat-alat vaping yang ada boro tank ni. Billet Box tu yang asal, yang original, company yang original. Lepas tu kalau kita tengok yang untuk yang generasi baru ni, kita tengok ada Delro, kita tengok ada Mumskis, ada Bestia Mods yang baru-baru. Ada juga yang menggunakan mechanical, maksudnya tidak menggunakan chipset di dalam alat vaping yang menerima boro tu. So Pulse AIO ni dia memuatkan ruang untuk diisi dengan boro lah. Kat sini ni tangki dia. Di ruang kawasan ni boleh diisi dengan mana-mana tank boro compatible. Dan sistem boro ni mesti dibuat dengan menggunakan konektor dia sendiri. Dia tak boleh masuk suka-suka konektor untuk masuk. So dia akan ada threading sebelah atas ni yang akan mengunci tank di dalam tu, dan kita kena buka skru dia, tempat masuk drip tip ni. So, boleh dikatakan semua boro devices ada benda ni sebab ni adalah connector. So dalam ni adalah vessel RBA, iaitu tank asal untuk Pulse AIO. Kena terbalikkan lah kalau kat luar ni sebab dia tak grip dia punya connector dia punya tank dia tak grip dengan dia punya deck. So inilah dia ruangan inilah
yang dipanggil ruangan yang memuatkan boro. So mana-mana boro tank boleh masuk dan dikunci. Dan boro tank ni mesti ada dalamnya bridges, iaitu dia punya deck serta RBA dia dan juga dia punya chimney. Chimney supaya proses pembakaran coil dan kapas tu berlaku serta pembakaran liquid tu dia akan diteruskan terus digunakan. So ini yang penting tau. So ada pelbagai jenis device yang memuatkan boro ni, dan cara perletakan boro ni pun ada macam-macam. Sebagai contoh, macam Pulse AIO ni, cara perletakan boro dia macam ni kan. Dia punya kaca boro ni di depan, ada setengah peranti yang dari tepi macam ni. Yang macam kalau Mum's Kiss, dia macam ni. Dia punya tangki boro tu, dia punya kaca dia akan berada di tepi. Itu terpulang kepada designer masing-masing lah. Tapi untuk Pulse AIO ni, kaca dia menghadap kepada user lah, untuk kita akses senang. Okay, ini kalau standard boro tank. Dalam dunia boro ada macam-macam juga. Macam-macam juga jenis tank yang diorang keluarkan untuk boro ni. So Pulse AIO ni, dia memberi satu pilihan kepada pengguna dari asal. Kalau beli dalam kotak dia dah memang disediakan dengan 2 buah tangki boro, iaitu vessel RBA ni, iaitu RBA dia boleh coil sendiri ni, dan juga satu tank lain iaitu untuk memasukkan OCC yang dikeluarkan oleh Vandivape ataupun VVC, Vandivape Coil. Dalam kotak penjualan ada 2 OCC, iaitu 0.3 dengan 0.6. Aku dah cuba kedua-duanya, 0.3 dan 0.6 ni, dan pada aku lebih suka yang 0.6 lah. Sebab kalau 0.3 dengan liquid yang aku guna, flavor dia agak cepat nak mute. So konsep boro tank untuk OCC Vandivape ni, dia senang je. Dia pakai konsep plug and play. Itu cabut sahaja. Cabut, dan macam ni lah rupa posisi dia. Ini yang 0.6. Dan airflow dia ni, airflow ring dia ni memang boleh diselaraskan dengan mudah. Dan kalau nak masukkan coil pun sangat-sangat senang. Masukkan dan ketatkan, dan airflow dia pun masih boleh diselaraskan. Tapi tank ni, dia cuma boleh masuk OCC Vandivape coil saja, VVC saja. Dia tak boleh masuk OCC apa-apa yang lain lah. Kalau contohnya kau nak pakai OCC NP ke atau OCC.AIO ke, memang tak boleh. Cuma boleh masuk OCC yang VVC dari Vandivape sahaja. Dari segi ketahanan coil, aku yang 0.6 ni aku pakai dah lebih seminggu dan masih lagi bertahan. Masih lagi mengeluarkan flavoring dan throat heat serta vapor yang boleh tahan lah. Tak adalah teruk sangat. Tak adalah sampai terlalu tak ada rasa kan. So masih boleh lagi. Dan tank ni selamat lah dari leaking ke apa benda ke. Sebab dia cuma satu badan kan. Dia tak ada deck untuk ditanggal-tanggalkan ke apa ke kan. So kalau nak tukar, kena terbalikkan, cabut. Tu dia punya tips dia lah. Dan lubang pengisian dekat sini. Besar juga lubangnya, tak ada masalah. Ini satu, iaitu yang kalau beli dapat ni, untuk OCC VVC. At the same time, Pulse AIO juga memberikan pengguna pilihan untuk menggunakan ini, iaitu Vessel RBA. Vessel RBA ni adalah sebuah RBA, boleh coil sendiri. Tapi hati-hati sebab ini sangat-sangat mudah untuk leaking. Itu pengalaman aku. Orang lain pengalaman dia. Ni aku cakap pasal pengalaman aku. So, nampak tak? Ni adalah dia punya deck. Dia tak ada locking tau ni. Macam grip ke apa ke, cuma tu ada satu
orang kata dekat sini ada O-ring dan macam tu je. Dia tak ada clip ke apa ke, tak ada. Ni satu lah tu dia sangat-sangat mudah untuk leaking sepenggunaan aku. Tengok deck dia. Sebab deck dia aku puji. Sebab Tony B memang design deck ni luas sebenarnya. Masukkan ni 0.3 ohm lebih kurang dan diameter 2.5. So design RBA ni dia honeycomb tau. Bawah tu ada tempat, ada lubang udara yang banyak sebenarnya. Nampaklah ni sebab ada kapas kan. Korang boleh refer gambar Dan sepengalaman aku menggunakan RBA ni, RBA vessel ni, dia agak mudah untuk di-coiling, betul. Senang sangat nak coil sebenarnya kalau kita jenis berpengalaman dalam bidang coiling. Dan perlu diingat dekat sini ada satu notch. Ada notch dekat sini. Dekat sini tak ada notch. Dekat sini yang ada notch. So bahagian yang ada notch tu kena masuk dekat bahagian sini yang ngam dengan notch dia. Dekat sini tak ada tau. So time nak masuk lepas wicking, notch kena bertemu notch, barulah dia boleh masuk. Kalau tak, kalau macam ni balikkan, memang tak masuk bro. Sampai bila, sampai ke sudah tak masuk. Memang kena notch bertemu notch tu. Kemudian airflow dia airflow dia ni plastik dan satu hala, dan dia punya threading dia berbenang dia ketat lah. Dia tak smooth, tak se-smooth macam Cubics. Boleh sebenarnya nak uruskan, nak dilaraskan, tapi Cubics lagi terror yang airflow ring dia ni. Cuma dia adalah satu pilihan. Kalau korang tak nak pakai pun boleh cabut boleh cabut dan pakai terus direct tanpa ada airflow controller lah kat sini. So ini tempat isi liquid. Dari segi chimney, nampak top cap dia agak ngedom lah. Dom dan flavoring dia memang sedap ni. Dan orang kata jarang dapat dry heat sebab wicking hole dia ada 4 tau. 1, 2, 3, 4 Wicking hole dia tempat masuk jus. Satu kat sini, 1, 2, 3, 4. Jadi biasa mengalir jus tu sebenarnya. Akan membasahi kapas. Cuma kalau wicking tak betul, kapas terlalu nipis, banjir dan leaking lah. Kalau kapas terlalu tebal, dry heat lah. Tapi susah nak dapat dry heat sebenarnya kalau wicking tu betul. Overall pengalaman aku just share pengalaman tau. Bukan nak kutuk atau condemn produk ni, tidak. Pulse AIO ni kalau dia buat design dia okey sikit lagi. Maksudnya kalau satu ni ada locking daripada deck dia ni pergi ke body dia ni locking. Macam contohnya Cubics ataupun yang lain-lain. Macam Cubics kalau tengok dia ada lock lah. Boleh masuk, boleh grip. Kalau grip dan tak senang lari, dia lagi best lah. Lagi senang nak handle lah. Tak adalah saya nak mengelap je kerjanya kan. Tu kalau vessel RBA ni. Mungkin di masa akan datang Tony B boleh improve Vandivape boleh improve dengan buat design ni yang lebih locking lah. Sebab flavoring dia sedap. Sebab airflow dia tu, honeycomb apa semua tu memang one of a kind lah vessel RBA ni. Cuma handling dia memang agak sedikit merisaukan lah. Dah cerita pasal posisi, dah cerita pasal vessel RBA. Sekarang ni kita tengok pula pilihan-pilihan yang ada antaranya dalam market. Ada banyak sebenarnya dalam market. Tak kisahlah di Malaysia, di luar negara banyak Boro compatible accessories yang kita boleh dapatkan tu. Korang dah boleh tengok review aku dalam channel ni berkenaan dengan Cubics. Aku ada review, dan mungkin dalam masa yang terdekat aku akan buat video coiling untuk Cubics sebab ini salah satu yang harga dia berpatutan dan senang nak handle, jarang sangat wicking, jarang sangat leaking, senang nak handle.
mampu mengeluarkan flavor, throat heat dan vapor yang hebat. Ini one of the best lah in my opinion. Selain dari Cubix, option yang ada untuk pengguna-pengguna Pulse AIO ni ialah ni Pioneer Insider pun boleh masuk, tak ada masalah. Boleh diketatkan. Alright, salah satu design decision ataupun apa yang Tony B buat sewaktu mereka bentuk Pulse AIO ni ialah bahagian skru ni. Ni bahagian tapak untuk connection dia ni, kita boleh, contohnya kalau korang guna RBA lain RBA ataupun bridges deck yang lain untuk boro ni, yang ini kita boleh selaraskan dalam Pulse AIO. Sebab setengah bridges ni dia pendek, jadi dia tak connect. Kita boleh naikkan dan turunkan skru dia ni supaya ada connection, supaya bila tekan ada power lah. Ni satu design yang bagus lah. At the same time, ni betul-betul terjadi kepada aku ada lubang ni kan. Ni lubang ni. Ni bukannya nak tengok juice, bukannya nak tengok level liquid. Nak tengok level liquid dari depan. Contoh kalau pasang Pioneer Insider macam ni kan. Nak tengok level liquid macam tu. Ni, no. Ini bukan function dia, bukan fungsi dia kenapa dia diciptakan di situ. Fungsi dia ialah sebagai contoh, biasanya kalau berlaku boro biasa ni tank boro ni ataupun tank-tank yang lain, kalau ada leaking dan kau baring kan, dia akan ada cecair dekat dalam ni, dia akan ada cecair. Bila ada cecair, benda ni akan melekat. Tank ni akan melekat. So nak keluarkan dia tu susah. Itu pasal lah dia yang Tony B cipta designkan benda ni supaya ni lubang ni boleh digunakan untuk tolak. Untuk tolak tank keluar dengan mudah So satu design decision yang bagus lah. Pulse AIO ni berbaloi untuk dimiliki sebab selain dari dia menggunakan bateri yang besar, dia memberi pilihan kepada pengguna lah untuk berjinak-jinak dan orang kata mengenali serta bermain dalam dunia boro yang memberi banyak pilihan sebenarnya. Ada berpuluh-puluh bridges, tanks dan aksesori-aksesori yang ada di luar sana yang boleh digunakan di dalam Pulse AIO ni. Dia tak limited lah. Tapi itu pun terpulang kepada bajet masing-masing kan. Tepuk poket, tanya bajet kan. Dia punya persoalan dia. Sebab setengah aksesori untuk boro ni memang mahal kau-kau macam kalau tengok MOBB ataupun Orbit. Orbit dekat Malaysia official price dia dah RM800. MOBB ataupun Mob tu kalau yang limited edition Burger King dan sebagainya dah 1,500 ke atas kan. Itu terpulang masing-masing lah. Dia orang kata memberi satu peluang pada orang yang nak berjinak-jinak dan mengetahui dunia boro dengan lebih dekat. Dan peluang tu perlu digunakan sebaiknya lah. Dan dengan harganya Pulse AIO ni di pasaran tak adalah harganya macam nak beli Mumskis ke kan. Harganya sangat-sangat mampu dimiliki dan sesuai untuk semua orang sebab pilihan dia banyak. Okay guys, tu tadi sedikit mengenai Pulse AIO bahagian ketiga. Nanti aku akan buat video lain pula Pulse AIO ni yang mengenai dengan conclusion dia sekali conclusion dan juga aku punya definitive recommendation ke apa benda ke tentang Pulse AIO di masa akan datang.